Bismillahirrahmanirrahim. Perangai bergantung pada diri sendiri oleh Pendeta Zainul Abidin bin Ahmad. Bab 2, Fasal 3. Perangai kuat bergantung kepada diri sendiri ini boleh terbit dan berbangkit pada hati tiap-tiap seorang ditunggal dengan jalan beberapa perkara. Satu daripadanya ialah seseorang itu mesti tahu dan memerhati dahulu akan contoh orang-orang yang kuat bekerja. Orang yang bersungguh-sungguh berusaha menggunakan sepenuh-penuh tenaga sendiri pada apa yang dikerjakannya. Orang yang berhempas pulas membuat segala kerjanya dengan bergantung kepada daya upayanya sendiri dan akal ikhtiarnya sendiri hingga beroleh kejayaan yang cemerlang dan menjadi contoh teladan kepada orang lain. Dengan perkataan lain, ialah orang yang berbuat demikian itu dengan tiada pedulikan susah payah dan tiada menghiraukan rintangan, pantangan, halangan dan kemalangan, sehingga sampai mereka mencapai darjat yang tinggi dan nama yang wangi dan melayakkan orang-orang hairan dengan gemar melihat kejayaannya itu. Orang-orang berakal apabila telah melihat atau mengetahui contoh demikian itu, bolehlah terbangkit hemahnya pula hendak berbuat seperti itu. Kerana tiap-tiap manusia yang berfikiran waras memang kecenderungannya suka menurut jejak teladan orang yang digemarinya yang bersifat lebih dan jaya. Bersama-sama itu ia tetap bergantung kepada dirinya sendiri juga hingga ia sendiri jadi seperti mereka yang diteladaninya itu dan dapat mencapai pula atau sekurang-kurangnya menghampiri kejayaan yang telah dicapai oleh mereka itu. Maka sebab itulah dalam Al-Quran berulang-ulang difirmankan Tuhan pada beberapa tempat perkataan yang bermakna seperti Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, tentu sekali pada Rasulullah itu ada suatu contoh teladan yang baik bagi kamu, bagi siapa-siapa yang berharapkan akan Allah dan hari kemudian, dan ia banyak mengingat Allah. Suratul Ahzab ayat 21. Ya, kehendak agama Islam ialah supaya orang-orang yang memeluknya mengikut teladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah pada segala laku perangainya dan perjalanan hidupnya yang mulia. Maka sungguh pun dalam ayat itu tadi disebutkan khas hanya tentang teladan berkenaan dengan harapan-harapan terhadap Allah dan hari kemudian saja. Tetapi tentang teladan di kehidupan dunia ini pun tiada kurang juga ada pada Rasulullah itu. Di antaranya termasuklah juga perangai kuat bergantung kepada diri sendiri ini pada segala halnya, dengan meletakkan harapannya hanya kepada Allah semata-mata tiada lainnya. Ini ialah suatu perangai yang amat nyata kelihatannya pada diri Rasulullah SAW. Kita disuruh meneladani dia pada segala apa jua perjalanannya yang mulia dan contohnya yang tinggi itu, baik dunia atau akhirat. Kata syair Arab, fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuh bil karam falah. Artinya, jikalau kamu tidak ada seperti orang mulia-mulia itu, maka serupailah sahaja mereka itu oleh kamu. Bahawasanya meniru dan mencuba hendak menjadi serupa dengan orang-orang yang mulia adalah kemenangan dan kejayaan juga. Di sini suatu riwayat pendek dalam sejarah Islam barangkali munasabah disebutkan. Pada suatu hari, seorang budak bernama Amru bin Sa'id telah masuk menghadap Muawiyah, iaitu khalifah Bani Umayyah yang pertama. Amru ini saudara sepupu kepada Khalifah Yazid bin Muawiyah dari sebelah ibunya. Dan kemudian ia telah memegang jawatan jadi Gubernur Madinah. Pada masa ia masuk menghadap Muawiyah, yang diceritakan ini, bapanya Sa'id baru mati dan Amru sendiri masih budak lagi.
Setelah ia masuk, berlakulah percakapan di bawah ini di antaranya dengan Muawiyah. Muawiyah bertanya kepadanya, "Kepada siapa bapa engkau telah mewasiatkan engkau, hai Amru?" Jawab Amru, "Bapa saya telah berwasiat kepada saya, bukannya mewasiatkan saya kepada orang lain." Muawiyah berkata, "Apa perkaranya yang telah diwasiatkan oleh bapa engkau kepada engkau itu?" Amru menjawab, "Ia telah mewasiatkan kepada saya, suruh sampaikan kepada saudara-saudaranya, janganlah mereka kehilangan akan dia lain daripada tubuh badannya sahaja." Maka Muawiyah pun sangat gemar mendengar jawabnya itu. Lalu katanya, "Anak saya ini tentu akan jadi sebaik-baik ganti kepada ayahnya." Demikianlah orang yang merdekakan hati dan berhemah tinggi, sentiasa bergantung kepada dirinya sendiri, walaupun masa ia masih budak lagi. Kebanyakan budak-budak dari masa kecilnya pun lagi sudah ada nampak bakat perasaan hendak bersendiri dan bergantung kepada kebolehan diri sendiri itu. Jika ia sudah mulai tahu berjalan umpamanya, ia suka hendak berjalan sendiri saja. Tidak suka didukung atau dipegang-pegangkan tangannya oleh orang kerana hendak memelihara jangan ia jatuh, kecuali jika ia sudah penat. Maka kecenderungan demikian sayugialah ditanam dan dilatihkan pada mereka. Misalnya, jika budak itu jatuh yang tiada parah, maka tak usahlah dibangunkan, diambil, digosok, dipujuk dan sebagainya. Biarkan dia sehingga ia bangun sendiri dan diam daripada menangisnya itu sendiri. Walhasil, kita sangat-sangatlah berhajat mesti menggalakkan perangai bergantung kepada diri sendiri ini mulai dilatihkan diri masa budak-budak pun lagi. Anak-anak mestilah dilatih perlahan-lahan membiasakan dirinya tahu membuat apa-apa sendiri, tahu berusaha sendiri, tahu berikhtiar sendiri, tahu berfikir sendiri, tahu menimbang sendiri, tahu menyelenggarakan dan memutuskan apa-apa halnya sendiri, hingga akhirnya tahu bersendiri dan merdeka pada segala hal ehwal yang berhubung dengan dirinya sendiri. Adapun jika pada orang yang sudah besar, yang tidak ada atau yang telah hilang daripadanya perangai bersendiri dan sifat merdeka diri itu, kita wajib mengikhtiarkan dengan segala daya upaya supaya perangai itu hidup semula dan pulih kembali kepadanya. Kerana faedahnya perangai ini amat besar bagi membantu kemajuan diri seseorang dan dari situ kepada sesuatu bangsa yang terjadi daripada kumpulan tiap-tiap seorang itu.